Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. Dalam surah Al-Qadar Allah Ta'ala sebut, Inna anzalnahu, kami turunkan dia. Dia itu siapa? Dia itu Quran. Fi laylatil qadri, pada malam Al-Qadar. Malam itu diturunkan Al-Quran. Permulaan turunnya Quran daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Allah Ta'ala tanya dalam ayat yang kedua, wa ma adraka ma laylatul qadr. Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kalau kita belajar dalam kitab tafsir, bila Allah tanya wa ma adraka, bagaimana kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Maka dia akan beri jawapan. Allah sendiri yang jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau kita beribadat pada malam tu, gandaan dia lebih daripada 1000 bulan. Gandaan, maknanya setiap kita buat amal malam tu, digandanya banyak. Sebab apa dinamakan malam tu malam Al-Qadr? Kata di para ulama, Al-Qadri dengan makna azim. Al-Qadr dengan makna malam yang agung. Sebab apa malam yang agung? Malam tu permulaan turun Al-Quran pada kali yang pertama. Kemudian Al-Quran turun berperingkat-peringkat sampai masa 23 tahun. Malam Al-Qadar dengan makna malam yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Al-Qadru bermakna Al-Azamah, malam keagungan, malam 1000 bulan. Ada Al-Qadar dengan makna Ad-Dhiq, malam tu sempit bumi ni, kerana diturun para malaikat turun, tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun berada di bumi, cuma kita tak nampak. Maknanya diambil daripada perkataan adhiq, sempit bumi ini, dengan siapa? Dengan tanazzalul malaikah, malam malaikat turun, dan rahmat juga turun pada malam itu. Jadi saya ingat para jemaah boleh faham kalau kita kata malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala jawab dah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dari sudut maknanya, malam satu malam keagungan, Allah gandakan pahala amalan kita, dan malam itu sempit bumi ini dengan rahmat, dengan turunnya malaikat. Nah, Lailatul Qadar jangan salah anggap. Ada setengah orang, oh saya malam ini nak berdiri Lailatul Qadar, nak bangun pukul 3 pagi. Baik. Sebenarnya Lailatul Qadar itu bermula bila? Bermula maghrib pada malam yang tersebut. Maghrib itu dah mula dah. Nama dia Lailah. Malam itu bermula bila? Bermula mengikut kiraan Islam, bukan jam 12 waktu lagu negaraku dalam TV. Itu bukan, itu TV punya cerita. Tapi kita ke Muslim bermula jam maghrib. Sebab itulah bila kita malam ni, kita panggil malam 10 akhir Ramadan. Bermulanya malam 21, malam 10 akhir Ramadan, maknanya masuk jam maghrib, itu malam. Jadi kita bermula dari situ lagi. Selepas solat maghrib, kita dah mula baca Quran. Kemudian masuk waktu Isya, kita teruskan dengan solat Isya berjamaah. Tak kira lah kalau tak pergi masjid, PKP punya mazhab ni, solat di rumah kan, bersama dengan keluarga. Tapi jangan asyik-asyik masing-masing, baru menyendiri. Kemudian selepas, yang penting Qabliyah, Ba'diyah Isya tu kita mesti kena lakukan. Kemudian kita solat tarawih setakat mana yang kita mampu. Kita tak boleh paksa imam kita lebih daripada kemampuan dia kan. Setiap benda tu ada kapasiti yang dia mampu bawa. Jadi imam kita boleh wal asri, kuliah ayyuhal kafiru, inna ataina, biarkan. Bila habis, kita mula sambung baca Quran. Itu dia panggil qiyamu Lailatul Qadri, berdiri pada malam Lailatul Qadar. Para ulama kata bukan berdiri solat je. Kita boleh berzikir, kita boleh bermunajat, kita boleh bertaubat, kita boleh istighfar, kita boleh baca Quran, dan juga kita boleh sedekah. Baik. Kelebihan di antara kelebihan yang disebut oleh dalam Al-Quran sendiri sebut, dan disebut juga adalah hadis Nabi dan juga oleh para ulama, di antaranya kita kena ingat malam beramal pada malam tu diganda lebih baik daripada 1000 bulan, maknanya 83 tahun. Sebab apa? Kerana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umurnya pendek, majoritinya 60, 70, 80 dah tak ramai ya. Kalau ada 80, 90 pun tak ramai. Maka oleh kerana Allah nak beri anugerah yang besar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kami ni orang terakhir keluar ke dunia, tapi orang terawal. Bagaimana Tuhan nak gandakan amalan kita ni, pahala kita supaya mengatasi orang dulu? Maka diberinya 83 tahun. Kita sempat dalam hidup ni 10 kali kita bangun, kita dapat Lailatul Qadar, beribadat pada malamnya. Kalau kita jaga betul-betul, insya-Allah kita akan dapat. Bermakna umur kita sudah naik 830 tahun lebih kan, dekat-dekat dengan umat Nabi Nuh. Maka
pada malam tersebut juga tanazzalul malaika, para malaikat turun ke bumi, dan malam tu malam sejahtera, maksudnya syaitan-syaitan tak banyak mengacau pada malam yang tersebut. Itu di antara kelebihan yang disebut. Maka kita kena, Nabi SAW sebut dalam hadis, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, siapa dia berdiri beribadat pada Lailatul Qadar dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah Taala ampunkan dosa-dosa dia. Jadi kalau kita tak nak lagi, bermakna kita telah menolak suatu tawaran istimewa yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, man hurima khairuha faqad hurim, siapa terhalang daripada meraih, mendapat, berdiri pada malam Lailatul Qadar, meraih pahala yang banyak, itulah di antara manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla yang disediakan pada malam yang tersebut. Tidak banyak tanda yang dapat dilihat, sebab Lailatul Qadar ni di antara malam yang Allah Ta'ala sembunyikan. Ada orang nampak, bagi orang yang nampak tak payah tunjuk. Dalam hadis Ubay radhiyallahu anhu, ketika Nabi kita beritahu di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu, iaitulah pada pagi besoknya matahari naik, dia punya syu'a, sinaran matahari itu tidak ganas, tenang je. Tapi besok dah baru tahu, malam tu tak tahu. Namun begitu, bagi sebahagian daripada orang ada tanda. Dan ada orang dia sedar tengah malam, dia nampak langit itu bercahaya, tenang suasana, udara pun sejuk. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi kata pagi esoknya, tapi pagi esok dah miss dah kita, baru nampak matahari itu bercahaya. Dan dalam hadis Wasilah, tanda hadis Wasilah ibnul Asqa radhiyallahu anhu, Nabi kata pada malam itu nampak bercahaya di langit, la haratan wala barid, tidak cerah, tidak sejuk dan tidak terlalu panas, udara tenang. Tapi tak nampak seperti yang kita harapkan. Semua orang nampak, kita tak nampak. Kadang-kadang waktu malam tu hujan pak kita, macam mana kita nak tengok cahaya, macam mana kita nak tengok udara sejuk? Memang sejuk pada malam hujan. Itu di antara tanda. Tapi itu peribadi. Kalau kata nak tanda khas, memang tak jumpa. Tanda orang semua boleh tengok, kita kata tidak ada tanda. Sebab itu ada sebahagian orang dia buat tanda-tanda. Ingat ni, tanda-tanda yang karut nama dia ni, yang tak betul. Di antara alamat malam Lailatul Qadar, pokok-pokok akan menunduk. Pokok semuanya sujud belaka. Kita lalu kat pokok, kita keluar rumah, kita tengok pokok depan rumah duk sujud, itu Lailatul Qadar. Air yang masin jadi tawar. Yang ketiga, anjing tak menyalak malam tu. Ada kata cahaya di mana-mana, kita tengok ke langit, cahaya sana, cahaya sini. Ini semua ni benda-benda yang tidak jelas. Jadi para jemaah sekalian, kita hati-hatilah. Hikmah disembunyikan Lailatul Qadar, jawabnya sebagai rahmat kepada hamba Allah Azza wa Jalla, supaya mereka memperbanyakkan ibadat. Jadi kalau kita malam ni je, jadi kita tumpu malam tu boleh jadi pecah masjid. Kalau masjid dibuka, orang akan pergi sebab malam Lailatul Qadar. Tapi oleh kerana Tuhan nak tahu siapa yang betul-betul nak, siapa yang betul-betul berminat, hiduplah 10 akhir Ramadan. Tapi orang main-main, ini bukan tempat dia. Laisa lahu makan huna. Orang yang main-main, orang yang tak bersungguh, bukan di sini tempat dia. Allah kata, aku nak pergi pada Lailatul Qadar, tapi Ashrul Awakhir, 10 terakhir Ramadan. Yang kedua, Allah Ta'ala nak ujian kepada hamba dia. Yang pentingnya, bila kita tahu Lailatul Qadar ni ada, kita akan bersemangat, kita akan bersungguh, kita akan berusaha untuk berdiri pada malam yang tersebut. Dari sudut apa yang kita nak qama, man qama Lailatul Qadri, siapa berdiri, maka para ulama telah menceritakan kepada kita maksud qama Lailatul Qadri. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW menghidupkan keseluruhan malam dengan beribadat. Iaitulah dia bersolat, dia berzikir, dia baca Quran, istighfar dan lain-lain. Sehingga ada sebagian ulama hadis kata, termasuklah membuat persediaan yang lain seperti persediaan sahur. Kita kata tak boleh sahur malam ni, rugi nak ibadat. Lah, sahur itu ibadat. Kan Nabi kata tasahharu, naklah kamu makan sahur, fa inna fis suhuri barakah. Makan sahur ataupun waktu sahur itu berkat. Nak puasa, gaya Islam, kita kena bangun sahur. Sebab apa? Allah nak dengar kita bermunajat pada saat itu, walaupun sekejap. Alhamdulillah, zaman kita ni ramai dah, banyak dah masjid-masjid yang buat solat tarawih sampai 20, kemudian dia berhenti, dia tak solat witir. Khususnya 10 akhir Ramadan. Sebab apa?
Sebab mereka akan kumpul balik pada pukul 3:30 pagi ataupun pukul 4 pagi nanti. Oleh kerana PKP mari bertukar mazhab daripada ke masjid kita ke rumah, maka saya syorkan supaya kita solat Isya berjamaah, kemudian kita solat ba'diyah Isya, kemudian kita solat tarawih berjamaah. Di akhir tarawih jangan witir. Kenapa? Nanti kita bangun pukul 4 pagi, kita sambung lagi tahajud beberapa rakaat yang kita mampu. Di akhir barulah kita witir 3 rakaat. Selepas pada itu ada lagi 20 minit, 30 minit untuk sahur. Itu pun dikira qiyam. Berdiri juga sebab sahur itu sunnah. Ihya' sunnah, menghidupkan sunnah ini termasuk juga di dalam melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang sedih-sedih dah, nangis-nangis tanya soalan ni, Ustaz, saya ni macam mana ni, rugi tak dapat Lailatul Qadar. Saya kata, siapa cakap rugi? Allah yang beri kamu cuti, Allah yang menurunkan rahmatnya pada malam Lailatul Qadar. Takkanlah Allah Ta'ala nak rugikan hamba dia. Yang penting bagi para muslimah, wanita yang uzur, dia jangka haid dia akan mari pada ujung Ramadan ni, akhir Ramadan. Maka di awal Ramadan dia kena pecuk awal lagi. Setiap malam dia baca Quran, dia tarawih, dia tahajud, supaya bila waktu dia uzur dia akan meraih pahala pencen penuh. Dia panggil, saya namakan pahala pencen sebab dia tak payah buat, tak payah solat, tapi pahalanya dapat kerana dia berterusan. Cuma dia break malam ni, tak ibadat sebab uzur syar'i, uzur yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Sehingga ada seorang perempuan, dia kata, Ustaz, saya nak makan pil supaya tak uzur di akhir malam Ramadan. Saya kata tak perlu. Allah Ta'ala yang memberikan anak-anak banatu Hawa, anak-anak perempuan Bani Adam ni ada haid. Allah Ta'ala yang memberi rahmat, Allah Ta'ala yang beri pahala. Dia tahu apa yang kita nak. Jadi kita awal lagi pulut, di akhirnya kita pencen sekejap, itu berpahala insya-Allah. Namun begitu, peluang rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Kan dalam di antara doa sebelum doa selepas buka puasa yang dibaca oleh sebahagian daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang saya selalu ajar kepada para jemaah, dia kata apa? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Jadi doa-doa ni ada, tuan-tuan, dalam buku yang saya selalu edar ni. Buku nama dia Puasa dan Ramadan. Boleh ambil di blog di Facebook Abu Anas Madani ataupun blog Jom Solat. Maha kaya Tuhan, dia yang beri kita uzur dan peluang kita banyak. Yang tak boleh buatnya dua je, solat dengan baca Quran. Tapi kita boleh istighfar, kita boleh bermunajat, kita boleh baca selawat, kita boleh sedekah, kita boleh bagi nasihat dan macam-macam lagi perkara yang kita boleh lakukan. Sebab apa? Sebab pintu-pintu ibadat tu wasi'ah, pintu ibadat tu luas, tidak terhad setakat solat dengan baca Quran saja. Maka para ulama hadis telah menterjemahkan qama dengan makna zahir hadis ini, semua perkara yang baik kita boleh lakukan insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, kita akan bertemu dengan malam-malam yang cukup indah, iaitulah malam yang terakhir Ramadan. Maka peluang yang besar ini jangan disia-siakan. Kita banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kita hanya sepanjang masa ini kita kata Allahumma aini 'alal siyami wal qiyam, Allahumma aini 'ala qiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Ya Allah, bantulah kepada aku, tolonglah aku untuk dapat berdiri pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, dan ampunkanlah dosa-dosaku. Jangan lupa bila kita minta doa, doa terus. Dan dua ibu bapaku, orang-orang yang kami sayangi, kita minta Allah Ta'ala kabulkan amal kita dan Allah Ta'ala matikan kita dengan husnul khatimah. Itulah peluang yang terbesar, sebab kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ya dikira yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akhirkan kita dengan husnul khatimah, dan kita doa juga supaya wabak Covid ini diangkat daripada negara kita dengan kita bertawasul, ya Allah ya Tuhanku, angkatlah wabak Covid ini supaya dapat kami kembali ke masjid sebagaimana kebiasaan kami ke rumahmu ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita harapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.